Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot sukses SPM 2022 bersama saya dan Cikgu Magesh hari ini dalam mata pelajaran pendidikan moral. Topik hari ini sangat penting iaitu mengenai belanja secara berhemah. Saya rasa Cikgu Magesh ada tips-tips ni nak berkongsi bagaimana kita nak belanja secara berhemah. Ada Cikgu? Ya, betul. Ada banyak tips saya nak berkongsi dengan Hanif dan juga semua murid dan juga yang menonton program ini hari ini. Ya. Baik Cikgu, silakan Cikgu. Okay. Jadi yang pertama sekali kita akan tengok cara pengurusan perbelanjaan secara beretika. Bagaimana kita boleh menguruskan perbelanjaan kita supaya kita tidak akan menghadapi apa-apa masalah berkaitan dengan keuangan, ya. Okey, yang pertama sekali kita akan tengok mendokumentasikan perbelanjaan. Okey. Saya nak tanya, mendokumentasikan perbelanjaan, saya nak tanya kepada murid-murid saya itu, Ganesh, apa yang anda faham mengenai mendokumentasikan perbelanjaan? Mencatatkan pembelanjaan anda. Okey, mencatatkan perbelanjaan. Maknanya dekat sini kita mencatatkan perbelanjaan kita setiap hari sebenarnya. Itu merupakan satu cara yang bagus, ya. Okey, kenapa kita perlu mencatatkan perbelanjaan kita seharian, Ganesh? Untuk mengenali pembelanjaan hari-hari. Okey, untuk mengenali berapa yang kita telah belanja. Okey, sekiranya kita katakan contoh saya mencatatkan setiap perbelanjaan yang saya buat pada hari ini dan keesokan hari ini saya terus membuatkan untuk satu bulan. Jadi saya boleh tengok berapakah duit yang saya telah belanja untuk bulan ini dan berapakah untuk bulan yang hadapan, ya. Maknanya saya boleh buat perbandingan. Di mana saya boleh menjimatkan perbelanjaan saya. Itu merupakan satu cara saya rasa sangat efisien yang mana pada masa kini bukan ramai yang melaksanakannya, ya. Okey, yang kedua adalah menentukan kedudukan kewangan yang dimiliki. Jadi dekat sini kita perlu pasti berapa banyak duit sebenarnya yang kita perolehi, berapakah gaji yang diperolehi. Okay, di manakah di sini kita akan tengok adakah duit yang kita ada, wang yang kita ada tu cukup untuk membeli barang keperluan kita. Adakah kita perlu membeli barangan yang tidak diperlukan, ya. Okey, mengenal pasti dan membuat anggaran perbelanjaan. Ini sangat-sangat penting sebelum kita membeli belah ataupun kita ingin membeli sesuatu yang berjenama mahal ke. Okey, jadi kita kena pastikan, kita perlu membuat satu checklist, ya, untuk senarai berbelanja atau merancang perbelanjaan kita di mana berapa, ya, apa yang perlu kita beli dan berapa harganya lebih kurang. Okey, dekat sini kita mesti perlu membuat perbandingan harga contoh. Ya, jadi dekat sini kita akan tengok adakah barang itu mesti kita dapatkan ataupun kita boleh tunggu untuk bulan yang akan datang, ya. Okey, membeli barangan secara tunai ataupun kad kredit ataupun kita gunakan kad debit, ya. Kita tidak menggunakan kad kredit sebenarnya dekat sini. Jadi dekat sini apa yang dimaksudkan adalah sekarang ni kita lebih baik kita bawa wang tunai, cash, ya, ataupun kita gunakan kad debit kita untuk membeli belah dan tidak menggunakan kad kredit sebab bila kita gunakan kad kredit kita akan lewa, kita akan suka nak kita nak charge kad tersebut. Jadi kita senang nak kita akan terpengaruh dengan kad kredit itu, jadi kita akan beli secara sewenang-wenangnya sebenarnya. Jadi kita tidak boleh mengawal kita punya emosi untuk membeli sebenarnya, ya. Okey, yang seterusnya adalah tidak terpengaruh dengan jualan murah. Sekarang dah dengan sempena perayaan dan sambutan pelbagai perayaan dan sebagainya, kita ada banyak jualan murah, ya, di mall-mall, ya, di supermarket dan sebagainya. Jadi dekat sini ini mempengaruhi ramai pelanggan ataupun pengguna yang mana mereka ingin mengambil kesempatan untuk membeli belah. Dengan andaian mereka akan mendapat dalam keadaan harga yang sangat murah sebenarnya. Dan apa yang berlaku adalah mereka ni terpengaruh dengan jualan murah ini dan mereka membelanjakan duit mereka dan sekarang ni apa yang berlaku adalah banyak perbelanjaan dijalankan secara dalam talian. Okey, shopping dalam talian sebenarnya, ya. Jadi ini juga boleh mempengaruhi kadar di mana kedudukan kewangan kita. Okey, yang akhir sekali adalah mendisiplinkan diri ketika berbelanja. Okey, bagaimana kita mendisiplinkan diri? Okey, dekat sini saya ingin tanya kepada Surya Raj. Bagaimana kita mendisiplinkan diri ketika berbelanja? Mengelakkan diri daripada tipu. Macam mana? Saya tak dengar, Surya Raj. Mengelakkan diri daripada tipu. Okey, mengelakkan diri, ya, mendisiplinkan diri, maknanya jangan terpengaruh. Kita cuba disiplinkan diri kita daripada membeli barangan yang tidak diperlukan. Jadi dekat sini kita perlu hanya membeli barang yang perlu, bukannya barang kehendak.
Okey, barang perlu dekat sini contohnya barangan keperluan harian yang mana kita memang perlukan. Barang kehendak ni mungkin kita boleh tak penting sangat tetapi mungkin kita boleh elakkan untuk membeli sekarang. Mungkin pada masa yang akan datang mungkin kita boleh fikirkan tentang membeli barangan kehendak. Okey, dengan cara-cara ini mungkin kita boleh menguruskan perbelanjaan kita secara beretika. Jadi dekat sini ada 6 cara sebenarnya mungkin kita boleh gunakan. Jadi murid di luar sana, okay, even kita boleh gunakan, kita boleh tengok yang mana mengikut kesesuaian kita. Ya. Okey, ini merupakan satu cara yang mana kita patut ikut supaya kita tidak mengalami masalah dari segi kekurangan kewangan. Okey, seterusnya kita akan tengok apakah kepentingan pengurusan perbelanjaan secara beretika. Jadi bila kita telah mengamalkan cara, kita telah tengok ada 6 cara dekat situ, okey, dan kita telah mengamalkan cara untuk menguruskan perbelanjaan secara beretika dan apakah kepentingan ataupun apakah keperluan kita menguruskan perbelanjaan secara beretika. Yang pertama sekali adalah menjamin masa depan. Jadi maaf. Okey, mencari masa depan dekat sini supaya kita tidak mengalami masalah contohnya kekurangan wang, terutamanya masa kecemasan ataupun contohnya murid-murid mungkin mereka akan melanjutkan pelajaran ke pusat ke institusi pengajian tinggi. Jadi mereka perlukan wang ya untuk dibelanjakan untuk sesi pembelajaran. Jadi bila kita uruskan perbelanjaan secara beretika, mereka boleh gunakan untuk masa hadapan atau masa tua dan juga ataupun untuk masa kecemasan contohnya perlukan untuk rawatan ya. Okey, mengelakkan pembaziran. Okey, jadi dekat sini bila kita menguruskan perbelanjaan kita secara beretika, kita boleh mengelakkan daripada sikap boros. Okey, sikap boros membeli barangan yang sepertinya apa yang kita nampak dah kebanyakan kita membeli barang yang tidak diperlukan ya. Okey, jadi dekat sini kita boleh mengelakkan pembaziran daripada membeli barangan tersebut. Jadi contohnya bila saya berikan satu contoh di rumah katakan sudah ada gula, ada 2 kilo gula di rumah tetapi kita nak beli lagi gula. Jadi benda tu memang sudah ada. Jadi kita tak perlu beli sekarang. Mungkin kita akan beli kemudian ya. Okey, menjadi rujukan perbelanjaan akan datang, mengelakkan diri daripada ditipu ya. Jadi dekat sini bila sekarang ada banyak scammer dan sebagainya contohnya pembelian dalam talian, jadi kita kena pastikan sama ada barangan itu memang sebenarnya dijual ataupun tidak ya. Okey, mengurangkan beban hutang. Ini sangat penting kerana bila kita berbelanja secara sewenang-wenangnya, jadi apa yang akan berlaku adalah kita akan melibatkan di dalam meminta hutang daripada orang lain ya. Okey, jadi ini akan ini boleh mengelakkan diri kita daripada berhutang. Okey. Seterusnya kita nak tahu kita adalah pengguna. Okey. Jadi kita ada hak sebagai seorang pengguna. Jadi salah satu daripada haknya adalah hak untuk bersuara. Okey. Jadi selain daripada hak untuk bersuara ada lagi hak-hak yang lain. Jadi saya ingin bertanya kepada murid saya. Okey, Savita, apa hak lain Savita? Hak untuk membuat pilihan. Wah, bagus ya, hak untuk membuat pilihan. Okey, Ganesh? Hak untuk mendapatkan maklumat. Okey, hak untuk mendapatkan maklumat. Okey, Kirti? Ya, Kirti, Ya, Kirti? boleh pasang mic? Okey, Suria? Hak untuk mendapatkan tinggi. Okey. Jadi kita akan tengok dekat sini, okey, apakah hak-hak ya yang disebutkan oleh murid saya dekat sini? Okey, ini adalah hak-hak sebagai seorang pengguna. Okey, ada 8 hak sebenarnya sebagai seorang pengguna perlu diketahui. Okey, untuk ini boleh membantu kita dalam pengurusan wang, okey, perbelanjaan secara beretika. Okey. Okay, dan paling penting sekali ialah kita nak tengok apakah implikasi ataupun kesan pengurusan perbelanjaan tidak beretika. Jadi dekat sini kita akan tengok ada 4 pihak yang terlibat iaitu diri, keluarga, negara dan juga masyarakat yang mana memberikan implikasi kepada keempat-empat pihak ini sekiranya kita tidak menguruskan perbelanjaan secara tidak beretika. Okey, yang pertama sekali adalah diri ya. Ya, apa yang akan berlaku kepada diri sekiranya kita ni berbelanja secara sewenang-wenangnya tidak berjimat cermat ya. Okey, apa yang akan berlaku adalah dalam kategori kita akan jatuh dalam kategori muflis ataupun bankruptcy ya. Okey, selepas tu kita akan disenarai hitamkan oleh bank. Bila disenarai hitamkan oleh bank, apa yang berlaku adalah kita tidak boleh membuat pinjaman daripada mana-mana, wang daripada mana-mana bank. Lepas tu kita tidak boleh kita tidak boleh keluar daripada negara ya. Jadi ini merupakan satu masalah yang besar ya. Okey, lepas tu kita akan ditenggelami dengan beban hutang.
Okey, dan juga kita akan semestinya akan menghadapi masalah kewangan, tidak mencukupi duit. Okey, jadi ini merupakan kesan yang kita akan hadapi kepada diri ya. Okey, apa yang berlaku kepada keluarga adalah keluarga juga akan menghadapi masalah yang sama, kesan yang akibat daripada diri kita yang tidak menguruskan perbelanjaan secara beretika. Jadi apa yang akan berlaku kepada keluarga? Keluarga terpaksa kongsi beban perbelanjaan yang dialami oleh individu dalam keluarga tersebut akibat berbelanja secara berlebihan. Okey, ini di mana keluarga terpaksa mencari sumber untuk menyelesaikan hutang ya, dan apa yang akan berlaku adalah akan berlakunya hubungan kekeluargaan itu mungkin terjejas. Ya, mungkin dekat sini mungkin hubungan kekeluargaan mungkin tak gembira, tak sejahtera hanya disebabkan oleh hutang yang melambak bertimbun dan terpaksa tak tahu macam mana cara untuk melangsakan hutang tersebut. Ini akan memberikan satu masalah konflik dalam keluarga. Okey, untuk negara pula ini akan menyebabkan masalah, ini akan meningkatkan kadar inflasi dan juga meningkatkan kadar import. Okey, dan juga kepada masyarakat apa yang berlaku adalah melahirkan tabiat boros ya, dan juga meningkatkan pemyutang yang tidak berlesen, contohnya alung dan sebagainya, dan juga persaingan yang tidak sihat. Jadi dekat sini kita perlu kita perlu menguruskan perbelanjaan kita secara beretika supaya kita tidak akan kita tidak mengalami implikasi yang di mana empat pihak ini akan terlibat ya. Jadi ini adalah sangat penting. Betul, saya sangat setuju tu cikgu, dan seperti yang kita perhatikan daripada carta yang cikgu berikan ini, kalau seorang itu tidak menguruskan perbelanjaan sahaja, maka implikasi yang dan lain tu impak akan berturut. yang lebih besar ya, itu sangat bahaya saya rasa, dan sama-sama kita ingin belajar mengurus perbelanjaan kita supaya lebih berhemah ya. Tapi sekarang kita akan berehat sebentar. Saya pasti banyak lagi Cikgu Magesh akan kongsi dengan kita selepas ini. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Ini topik yang menarik ya. Terus bersama kami di Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Didik TV KPM.